Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kat ni tak apa kot. Mic. Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu pada ruang kesempatan pagi subuh yang berbahagia ini. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Muhtadin Sik Dalam, Musi Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, seterusnya para alim ulama, ustaz-ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, perempuan hajah, pemimpin-pemimpin kampung, seterusnya adik-adik anak-anak muslimin muslimat yang didoakan kebaikan, keberkatan dunia dan akhirat semuanya. Apa mak semua? Sihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sihat. Alhamdulillah, saya pun perjalanan semalam daripada Kuala Lumpur sampailah ke kampung Carok Kemuning tu selamatlah. Exit semalam tengok exit gurun tu okey, alhamdulillah boleh masuk. Risau juga takut dia pabuh palang jenuh, patah balik jenuh kan. Alhamdulillah, maknanya daerah kita ni alhamdulillah Allah pelihara lah. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara lah. Dan kawan-kawan kita yang lain-lain jugalah insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan berkongsi tentang satu perkara yang penting untuk kita semua, iaitu tentang penyakit umat akhir zaman. Ini tajuk kita nah, penyakit umat akhir zaman. Sekarang kita semua sedia maklum dah lah ni, kita semua satu dunia dilanda dengan satu bencana yang dipanggil bencana non alam ataupun pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang mana telah pun mengakibatkan lebih kurang 16 juta orang meninggal dunia akibat daripada wabak ni bermula daripada hujung tahun lepas. Walau bagaimanapun kita semua sebagai orang Islam, kita kena sedar bahawa bila dunia nak menuju kiamat, akan ada 3 bencana yang paling besar yang kita semua kena tahu. Bila dunia nak menuju kiamat ni, kita ni nak menuju kiamat dah ni sebenarnya ni. Apa tanda-tanda dunia nak menuju kiamat? Iaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi itu adalah tanda kiamat tu sebenarnya. Sebab Nabi pernah bersabda, kata Nabi, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Nabi kata, diutusnya aku dengan berdentumnya kiamat tu macam ni. Rapat aku kiamat macam ni. Kalau Nabi kata ni aku ni kiamat, jauh lagi lah, selang banyak jari lagi. Ni aku ni kiamat, rapat. Maknanya bila-bila masa. Bila diutusnya Nabi itu, maknanya kita sudah pun masuk satu fasa dunia menuju kiamat. Maka bila dunia nak menuju kiamat, orang bijak pandai kata kita akan berhadapan ataupun sedang berada pada 3 bentuk bencana. Apa bencana-bencana tu? Pertama sekali, bencana yang bersifat alam, bencana alam. Sama ada dia jenis tsunami ke, gempa bumi ke, taufan ke, banjir ke, ataupun bencana kalau ikut. Ataupun kawasan tak pernah kena banjir tiba-tiba naik mengejut. Macam kami baru ni banjir kilat di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu sedia duk banjir sedia. Mai hujan lebih sikit dia pun naiklah kawasan-kawasan tu. Kadang bukan apa, longkang-longkang penuh dengan sampah. Dia bukan masalah longkang sangat, tapi bila orang duk lempak sampah dalam longkang, dia sumbat habis banjir, mengamuk habis. Maknanya kadang
Orang kita duk tanya apa siapa lah, asal hujan je banjir, hujan banjir. Orang tanya apa siapa banjir kerap sangat sini. Dia kata hujan kerap sangat. Kita ni dalam duk cakap kena cermat sikit. Kena cermat. Kita bolehkah kata banjir ni sebab hujan? Allah tegur dalam Quran. Allah kata wa nunazzilu minas samaa'i ma'an biqadar. Allah kata kami menurunkan hujan mengikut sukatan. Allah kata kami turunkan hujan ikut sukatan dah. Oh, mu kata aku buat turun lebih. Pasal apa banjir? Hujan tak berhenti. Banyak sangat hujan tahun ni. Banyak sangat. Mu tahu ke banyak mana kadar nak kena turun hujan tu? Allah yang tahu. Itu pasal apa banjir? Jangan salah hak atas, kena salah hak bawah. Kau ada benda tak kena ke apa, tu duk naik. Kita yang tak kena. Allah kata aku buat turun hujan sesuai dengan sukatan. Tu dia. Allah lebih mengetahui. Ada tak dalam dunia ni tempat tak pernah tak hujan? Hujan sepanjang tahun tapi tak banjir-banjir. Ada tak? Ada. Nama kawasan tu di Waialai di Hawaii, tuan-tuan, kat luar negara. Tuan boleh Google cari. Hujan sepanjang tak banjir pun. Tuan-tuan nak kata apa? Jadi jangan salah hak atas. Kita ni ada kurang kat mana-mana ni, kena cek balik, semak balik kat mana kurang kita. Jadi tuan-tuan, pertama sekali bencana alam. Yang kedua, kata orang bijak pandai, dunia bila nak menuju kiamat, bencana yang kedua namanya kegagalan teknologi. Maknanya teknologi hak kita duk bergantung harap kat dia, dengan dia pun tak boleh pakai dah. Dia pun habis, rosak, jam, mengarut habis semua. Apa dia yang berlaku? Kapal terbang terempas, kapal terbang hilang, kereta api tergelincir, sistem down. Ni semua maknanya benda tu kita duk harap ke dia, dengan dia pun tak boleh harap dah. Tak boleh nak harap dah, tuan-tuan. Lah ni berapa ramai orang naik kapal terbang baca Yasin dah. Takut semua. Dulu bukan kata tak baca Yasin, lah ni orang jadi takut sikit, bunyi duk terempas, hak hilang semua macam-macam, jadi takut. Jadi tuan-tuan, itu kegagalan teknologi. Apa lagi? Tu so cerita benda lain tu, duk tembak suhu tu, tembak day tu. Tu teknologi lah tu. Ada setengah masjid, tuan-tuan, macam kita kira canggih lah, ada setengah masjid dia duk pakai hak tembak tu lagi. Pecek tu lagi, tik seorang-seorang. Rajin, siap-siap dia pun duk tunggu seorang-seorang. Macam hari Jumaat, kalau di Kuala Lumpur ada masjid kapasiti jemaah yang dibenarkan sampai 2,000 jemaah. Jadi tuan-tuan boleh bayang tak, kalau 2,000 jemaah berapa ramai nak kena jaga. Dia kan hari Jumaat, sebelum khatib naik atas mimbar kan malaikat tunggu di pintu. Kan malaikat tunggu di pintu ambil nama. Lah ni bukan malaikat lagi dah tunggu. Siap-siap masjid semua tunggu dah, siap ambil suhu lagi. Kan. Lepas tu bila masuk pula apa kata tik. Tuan-tuan, kalau duk tik seorang, dua, tiga, 40 orang tak apa. Mainkan 2,000. Menatang dah. Benda tu pun duk tik. Mula-mula tak apa lagi, dia baca betul lagi 36.4, 36.2, 36 hak suhu yang elok lagi dah. Mai kawan seorang tik 16. Mengamuk dia, ingat aku cicak apa 16 jadi. Maknanya dia pun pening lah benda tu pun. Natang tu pun pening lah. Dia pun sifat baru makhluk. Jadi kegagalan teknologi, benda tu pun boleh menjadi pening. Dia pun pening dah. Dia pun kena cek suhu kat dia pun, dia panas dah. Tu yang kedua. Tu bencana. Yang ketiga, bencana yang orang sebut yang dipanggil sebagai bencana yang bersifat masyarakat. Apa dia bencana masyarakat ni? Rusuhan, peperangan, konflik dan juga penularan wabak. Penularan wabak ni termasuk daripada salah satu daripada bencana sebenarnya. Dan kalau daripada dulu lagi kita biasa dengar macam-macam jenis wabak. Kolera, Ebola, chikungunya, sesama burung, sesama babi, sesama unta, Zika, macam-macam. Dan orang yang mati akibat bencana ni pun bukannya sikit, jumlahnya besar. Kalau dulu lagi kolera 800,000 orang maut. Lepas tu H3N2 1 juta orang mati.
Lepas tu AIDS daripada tahun 81 sampai hari ni 36 juta orang maut. Dan sama juga lah ni COVID-19, ramai orang mati. Dan kalau dulu zaman Saidina Umar dulu ada satu dipanggil penyakit taun, wabak taun. Dan wabak taun ni pun di kawasan Amwas telah pun menyebabkan sahabat-sahabat Nabi 25,000 orang mati, meninggal dunia akibat wabak taun. Loh, sahabat Nabi pun meninggal penyakit kan? Buat macam mana? Dia penyakit wabak ni dia tak kira orang. Mu ni jenis orang hak duk curi sekerat ke, mu duk mari masjid ke, benda tu dia nak mai, dia mai juga. Ada orang kadang dia tak faham, dia kata orang masjid pun kena kan. Itu awal tu kan kluster tabligh. Pok-pok tu bukan bagus ke duk baca kitab lah, duk pi ceramah, duk pi tazkirah ke orang masjid-masjid pun kena juga wabak depa tu. Lah nak buat kena jugalah. Ustaz yang duk rawat orang kemasuk jin kena sihir meninggal. Lah ustaz pun mati tu. Dak hang ni jadi apa? Nak buat gimana? Allah Taala sebut dalam Quran, Allah kata wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allah Taala kata tidakkan aku turunkan satu bala bencana kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Maknanya kalau Allah izin jadi ya. Dia duk marah pula. Kita duk mari ke masjid ni aksiden kadang masuk longkang. Demo tu hak duk racing, duk lumba-lumba tu tak mati pun. Hak mari masjid pula aksiden meninggal pula dah. Patut hak bawa lumba haram tu patut mati. Jangan nak buat lagu mana. Allah Ta'ala dah atok lagu tu kecuali dengan izin Allah. Tapi dalam banyak-banyak penyakit yang saya sebutkan tadi ni, sebenarnya tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan dalam banyak-banyak penyakit tadi ni sebenarnya ada lagi penyakit yang lagi bahaya sebenarnya. Dia tak kena kuarantin, tapi dia tak kena pakai gelang tu, dia tak payah. Tapi dia ni ada dalam diri kita, kalau tak jaga elok, habis dia akan merosakkan kita. Apa penyakit-penyakit tu? Dengar molek tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan thalathun muhlikatun, 3 perangai, 3 perkara akan merosak, menjahanamkan kamu. Nampak? Maknanya dia pun penyakit jugalah. Nabi kata 3 perkara akan merosakkan kamu. Dia akan menjahanamkan kamu, rosakkan kamu masa depan semua. Apa dia 3 perkara itu? Pertama Nabi kata syuhun muta'un. Yang kedua Nabi kata wahawan muttaba'un. Yang ketiganya kata Nabi wa i'jabul mar'i an nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada 3 perkara merosakkan kamu. Apa dia tuan-tuan 3 tu? Pertama sekali Nabi kata yang akan merosakkan kita, penyakit juga ni. Pertama sekali iaitu kedekut. Kedekut Nabi kata. Haji Bakhil bin Lebay kedekut. Cerita no. Pertama sekali Nabi kata penyakit kedekut. Tuan-tuan, penyakit kedekut ni dia bahaya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi habaq dah. Nabi habaq kat kita lama dah. Apa kata Nabi? Salah satu daripada tanda-tanda dunia nak kiamat, min asyrati sa'ah ayuzhara syuh. Nabi kata bila dunia nak kiamat, engkau akan tengok ramai orang kedekut. Ramai puak-puak kedekut tu ramai. Kedekut ramai sungguh. Dunia hari ni tuan-tuan boleh tengok orang kedekut ni macam-macam jenis. Ada orang kedekut duit, kedekut ilmu, kedekut wifi. Ada juga kedekut wifi. Minta password wifi tak mau bagi dah. Dia kata lupa dah, lama dah pakai dulu ni, tak ingat dah. Padahal dia tak mau bagi. Kedekut apa lagi? Serba-serbi kedekut. Kedekut ilmu. Ada orang tanya nak buat keripat ni sedap ke? Nak buat mana pun tak tahu buat gitu jadi dia tak mau cerita. Tulislah sikit apa benda-benda dia nak buat gimana apa. Dia tak mau apa dia tu benda-benda macam tu. Dia kedekut macam-macam jenis kedekut.
Kalau kedekut yang paling teruk sekali tuan-tuan, orang yang kedekut terhadap Allah. Dengan Allah pun dia kira dia kedekut. Tabung lalu depan dia dandan lena. Tabung tu bijau sikit. Mana tabung tadi? dandan tak tahu siapa dia mengantuk siapa tu. Dia tak berapa nak bagi sangat. Dia tak kedekutlah tuan-tuan. Tu suara kata apa? Dan kita pun kadang boleh tengok orang hak jenis tak minat sangat nak sedekah, nak tolong orang, dia tak minat. Macam saya kadang kita duk lancarkan tabung lah, kadang untuk Syria ke untuk Palestin kan. Masa kita duk habaq tu nampak dah muka seorang-seorang. Tuan-tuan, hari ni kita nak lancarkan tabung sumbangan saudara kita di Palestin lah. Lalu habaq tu ada seorang dua nampak teruk dah. Sat-sat tunjuk perut keluar, sat-sat tunjuk perut keluar. Sekali dia main kat kita, dia kata, "Ustaz nak tanya sikit lah, Palestin ni duk minta derma daripada dulu-dulu tak kaya-kaya ke?" Dia kata Palestin ni minta derma daripada dulu, awak tak kaya-kaya daripada tu. Hang ni jadi apa ni? Hang tahu tak Palestin tu kat mana? Ke sebelah Sungai Pau je ni apa? Hang biasa duk pi dah. Hang pi pun tak tolong pun tak, duit tak mau bagi apa kedekut kat ni. Dia ada orang jenis tu. Dia dah tak mau bagi. Dia duk hasut orang, duk cuek orang. Sama tak ada apa. Betul orang sini Palestin kira orang sik ramai susah. Ada je begitu. Hang dah tak bagi, hampir cucuk orang supaya tak suruh bagi juga. Teruk popok lagu ni. Ada orang lagu ni kat sini? Tak ada. Banyak di Baghdad dia berkata. Sini tak ada. Ni semua suka sedekah semua ni. Tabung lalu kira bubuh. Kan tabung-tabung pun hilang bah. Tuan-tuan, sebab itu penyakit hak bahaya ni Nabi SAW kata, pertama sekali penyakit kedekut bahaya. Dan kedekut yang bahaya juga adalah kedekut dengan siapa dia, iaitu kedekut terhadap ahli keluarga. Keluarga sendiri tak merasa duit dia, tak merasa. Dulu pernah berlaku zaman Nabi, ada seorang perempuan nama dia Hindun. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun." Ya Rasul, saya punya laki, suami saya kedekut piang. Kedekut piang, faham mana? Kedekut sungguh. Saya punya nafkah ke, nafkah anak ke, dia tak bagi pun. Sedikit pun dia tak bagi. Kedekut dia tak bagi. Jadi satu hari, ya Rasul, saya ambil duit dia. Jadi saya ambil duit dia. Daklah lapar lah kita pun, ada benda lah nak beli, nak apa untuk anak ke kita semua. Jadi saya ambil duit dia. Bila saya ambil duit dia, saya guna. Apa guna tu baru teringat, boleh tak boleh tahu ambil duit laki ni? Tak abang ke dia? Boleh tak boleh? Banyak orang lagu tu dia buat dulu, lepas tu baru tanya hukum. Jadi dia pun tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasul, jadi macam mana? Boleh tak boleh saya ambil duit laki ni?" Padahal ambil dah. Nabi kata, boleh ambil duit suami walaupun suami tu tak tahu. Tapi dengan syarat laki hang tu, suami tu, dia tak bagi nafkah yang sepatutnya. Dan mu pun kalau nak ambil pun, ambil yang sekadar yang sepatutnya mu dapat. Jangan ambil banyak sangat. Kopek-kopek pun ambil terus. Janganlah ngelesing-lesing IC ambil buat apa. Ambil hak padan-padan lah. Padan mu dapat. Biasa mu sehari dia bagi berapa? RM10, RM5. Ambil banyak tu lah. Dengan anak-anak pun sekali ambil patut lah. Walaupun tak habaq sekalipun boleh. Sampai tahap tu. Sebab kita hari ni tuan-tuan, kalau naik ke mahkamah tuan-tuan, banyak hak kes bercerai ni, banyak kes tu. Saya kawan-kawan ramai kerja di mahkamah syariah ni, depa cerita banyak hak lah ni duk bergaduh tengkak hak duk bercerai ni semua ada 3 masalah. Pertama, zalim. Yang kedua, tinggal isteri tanpa sebab. Yang ketiganya, abai tanggungjawab. Kedekut lah. Kedekut. Dia boleh pergi duk makan kenyang, tak tahu makan ku batu 5 si kenter ke apa, kenyang makan, balik bini tak tahu apa makan. Dia main hulur tangan, hembur tengok. Kambing. Itulah orang suruh masyarakat di kawan orang. Kenyang dah lah. Dia bawa balik bau kan. Tak boleh lagu tu. Tuan-tuan kena ingat, kita ni dalam hidup ni kena beringat benda tu. Imam Nawawi sebut, seorang suami ada 7 tanggungjawab dia kena sediakan untuk isteri dia. 7 tanggungjawab dia kena sediakan. Ni saya sebut ringkas, panjang pun macam kursus kahwin pula lagi. Pertama sekali, seorang suami wajib sediakan makanan, makan. Yang kedua, wajib sedia tempat tinggal, rumah.
Jangan menikah-menikah pula ajak duduk bawah jambatan. Awak duduk sini bang. Dunia nak kiamat dah. Ada rumah pun serupa, dah jaman habis kat nanti. Kita duduk bawah jambatan jadi. Mengarut laki lagu tu. Kena sedia tempat tinggal, rumah kena ada. Yang ketiganya menyediakan pakaian. Pakai baju kena sedia. Yang keempat bahan masak. Bahan masak kena ada. Yang kelima pekakah rumah. Yang keenam alat membersih badan. Wajib suami beli. Sabun, shampoo, brush gigi semua kena beli. Yang ketujuh pembantu rumah jika mampu. Dia ulama ada sebut jika kat situ. Pembantu rumah jika mampu. Dalam tujuh-tujuh ni kita dah buat dah semua ni tuan-tuan. Hak tujuh tu tak tahulah ikut mampuan lah. Kita tak ada kot. Orang Kuala Lumpur banyak suami isteri kerja mungkinlah. Anak 5-6 kena ambil bibi juga seorang pembantu rumah. Tapi saya ingat dalam banyak-banyak ni kita buat atau tidak. Pertama makanan. Makan ni bagi isteri kita atau keluarga kita wajib sehari berapa kali wajib bagi dia makan? Berapa? Hak wajib berapa kali? Sengap dah tu dia. Berapa kali tuan-tuan? Bagilah dia lapar, ambil lapar di dapur tu mau nak cari. Dia wajib bagi makan sehari 2 kali. 2 kali hak wajib. Orang perempuan kerut dah, 2 kali ya. Tak sungguh 2 kali. Tak, ni hak agama ajar 2 kali hak wajib sehari. Hak wajib. Tapi saya ingat makcik-makcik belakang tu tak ada 2 kali tu. Bulat nampak tu. Tak ada 2 kali ya. Hak menyerok je 2 kali. Menyerok 2 kali. Hak masjid. Balik kelik rumah lagi makan lagi. Sekejap lagi mau kata Pak Teh, Pak Suman kata nak mari rumah lagi, makan lagi. Mau 3 kali dah makan. Tak tengah hari lagi, tengah hari makan lagi. Mau pagi kenduri, ada buat tahlil pula. Kambing, tu dia tak ada tengah hari 6 kali dah. Kalau orang kursus kan sehari 6 kali makan. Sarapan, kudapan, cicipan, malam kapan terus meninggal. Mau lebih hak sangat. Sebab itu kena beringat, jaga makan, kena jaga. Lepas tu dan yang keenam lagi tu tuan-tuan faham sendirilah, baju, tempat tinggal, kakak rumah, alat mandi semua kena beli. Kalau pergi kedai-kedai rumah kita ini kita nak beli sabun, nak beli apa, wajib beli. Untuk sabun tonyoh pakai 5. Payah lagu tu, dia kena sediakan, wajib suami sediakan tuan-tuan. Tu yang pertama, kedekut terhadap keluarga. Kalau dalam Quran tuan-tuan tengok Surah An-Nisa ayat 36, tuan-tuan baca sendirilah. Surah An-Nisa ayat 36. Allah mengajak kita ni dalam hidup kalau nak bagi sumbangan. Kadang orang duk tanya, Ustaz saya ni nak bagi sumbangan hak mana satu? Nak tolong hak masjid dulu ke? Nak tolong orang tua saya dulu ke? Mana dulu? Kalau dalam Quran surah An-Nisa ayat saya sebut tadi 36 tu, Allah Ta'ala menggariskan keutamaan kita nak bagi sumbangan. Maknanya kita jangan duk kedekut pada siapa. Pertama sekali, lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin, dan selanjutnya lagi. Pertama sekali kita kalau bab sumbangan nak kena bagi ke siapa dia dulu? Lil walidain, pada mak bapakmu dulu. Bagi pada mak bapak dulu. Ada orang sekadang kesian kita kadang ni duk ceramah rata-rata ni, kadang ada orang ajak pergi rumah. Mailah ustaz, rumah saya, rumah makcik ni mailah, tak ada apa lah, tapi adalah sikit-sikit kita pun pergilah ziarah. Kadang pergi kesian tengok rumah dengan sawang, peti ikat pakai tali, pintu tu duk terbuka sedia, kena ikat pakai tali. TV tu tutup pakai hempuk. Tuan-tuan faham tak? TV tu tutup bukan pakai remote, pakai tekan, pakai hempuk. Pom, mapuh. Lepas tu kan nak buka balik kan minggu depan baru dia menyala balik. Dalam hati saya, mana anak-anak makcik ni? Makcik tu cerita dia cerita kemah. Anak dia hak pertama kerja tengah laut, anak nombor 2 kerja bawah laut, hak nombor 3 tak tahu, semua laut lah. Jadi kita kata anak hebat-hebat, mak TV kena empuk gena ni. Tak patut lagu tu. Sebab tu kita anak-anak kita duk puasa sedap di rumah kita, bagi mak kita sedap juga.
Rumah kita kok ada aircon ke sedap mandi air panas ke apa. Bagi mak kita pun ada juga. Dia pun nak berasa juga selesa orang tua. Hak ni cerita hak masih ada lah, hak tak ada tu sedekah Fatihah jelah. Dan yang kedua siapa dia? Wal aqrabin, kaum kerabat. Kaum kerabat. Tuan-tuan, saya pun tak faham. Orang kita ni dia kuat duk tolong orang lain. Adik-beradik, sepupu, pak menakan ramai susah, awak tak tolong. Tak, sungguh tuan-tuan, kita ni lepas mak bapak, kaum kerabat kena tolong dulu. Kena tolong dulu. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tak tahu lah sini tak pun. Kalau macam di sana, keluar aja pintu ATM, pintu bank tu, kita baru lepas cocok. Tubik je dia. Assalamualaikum, tak bang, minta sumbangan. Adalah jual ropok lah, biskut ke apa, cakap tak tubik suara tu. Jadi kita pun kadang bukan kita nak marah ke, kita tak ada lah kata apa, cuma dalam hati kita, mana adik-beradikmu? Adik-beradikmu mana? Tak tolong ke? Takkan dia hidup sebatang kara, lahir-lahir buluh betung ke? Lahir mesti ada pak menakan, sepupu, mana depa tu mana? Tak tolongmu ke? Tuan-tuan, dalam hidup ni kalau adik-beradik semua pakat tolong, tak ada orang susah. Ni pakat semua pakat duk jaga reta masing-masing. Jaga, tak mau bagi orang lain, tak mau. Hak ada pun berebut, nak bagi ke adik-beradik tak ada lah. Gaduh habis. Ini yang tak betul. Dia sumbang dekat orang lain bagi banyak. Adik-beradik dia tak bagi. Mau tanya bagus ni semua, kat adik-beradik tak bagi, biar ke dia lah. Biar pergi ke dia lah. Dia tanah banyak dapat, takkan tak erti buat apa lagi kan. Oh lagu tu dia buat. Ramai adik-beradik kita yang lagi susah, kena tolong tu dulu. Wal aqrabin, Allah Ta'ala jam. Lepas tu baru anak yatim, orang miskin dan selanjutnya. Kedekut ni satu sifat bahaya. Itu yang pertama sekali tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan kepada kita bahawa yang kedua yang akan merosakkan kita kalau kita tak jaga molek, yang keduanya ialah wahawan muttabaun. Apa maknanya? Mengikut hawa nafsu. Mengikut turut sungguh hawa nafsunya itu. Nafsu ni yang bahayanya, kata ulama, dua benda. Pertama sekali mulut, yang kedua perut. Pertama mulut, yang kedua perut. Ini banyak nafsu merosakkan. Pertama sekali nafsu mulut. Dia berasa nak kata apa, dia kata. Dia kata. Saya ni tuan-tuan, saya tak tahu lah tuan-tuan ni ada Facebook ke tak. Kita ni ustaz-ustaz akhir zaman ni kena ada Facebook. Ni yang duk tengok ni pun Facebook banyak ni. Tengok daripada rumah duk baring nerak, duk tengok tu. Marilah ke masjid, duk tengok dalam telefon kan. Dah nak abang kata di Facebook ni tuan-tuan, macam-macam jenis orang. Hak maki, mencarut, dia hentam orang, dia hentam sungguh-sungguh ni. Saya ni, kita ni ceramah ni habis cermat cakap dengan orang ni. Sungguh ni cermat dah cakap ni, beraluh pada orang kata. Jaga cakap tu. Pun ada orang tak puas hati, marah juga. Dia kata ustaz minta maaf, ustaz punya hidung macam babi, dia kata. Direct dia kata. Tapi orang lain ni kan cakap dalam Facebook dia tak berani face to face. Dia cakap dalam Facebook. Dia kata ustaz hidung macam babi. Astagfirullah. Mulut kita ni dosa dah lah banyak, duk tambah dosa lagi. Dia kata hidung kita semua binatang, dia kata. Kalau tuan-tuan tengok saya sekali, perasan tak macam Rosyam Nur, perasan tak? Dua kali tengok, menyesal. Allah, awaklah aku awaklah aku percaya. Hang boleh kata aku macam binatang. La ilaha illallah. Jaga mulut ni, mulut jagalah, mulut jaga. Dia lah ni mulut bukan hak ni ya. Mulut bukan hak ni ya. Dia ni pun boleh wakil. Dia wakil mulut. Dia pengganti mulut. Dia wakil mulut. Ni. Duk contiang belakang jamban ni. Tu imam bodoh. AJK masjid. Apa? Maki habis semua. Ada tak belakang jamban? Biasa jumpa tak? Sini tak biasa jumpa no? Awak saya ada jumpa sedia. Kita kadang duk membuang. Dah cemui baca apa ni? Maki kawan ni, parti politik nu hak ni tak betul, dia ni bengong, hak ni tak betul. Baca habis mak siapa mau urut, ini nombor telefon. Semua ada nombor telefon, semua ada. Ni tangan. Jangan duk maki orang tuan-tuan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi habaq siap dah. Apa kata Nabi? Laisa mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazzi. Nabi kata bukanlah orang tu orang beriman hak jenis suka maki hamun, mencela, melaknat, mencarut. Duk kata benda hak dalam seluar-seluar, benda ni benda dalam kain, benda tu benda tak molek, tu tanda mulut tak bagus, orang tak ada iman. Tu Nabi abang kita ajak tuan-tuan anak-anak kita jangan kata lagu tu. Sama ada mulut ni ke ataupun mulut dalam WhatsApp ke dalam Facebook, jangan duk kata. Tak puas hati kat orang lagu mana pun tu suruh samakan datang ke petuk lah tuan-tuan. Itu mulut. Nafsu yang kedua dia merosakkan kita, iaitu dengan perut. Perut ni apa dia tuan-tuan? Makan lah. Benda makan lah. Saya sebenarnya nak ulas bab makan ni pun segan. Pasal kami lah penceramah ni antara golongan yang paling banyak makan. Nak buat ke mana tuan-tuan? Pergi sana orang pelawak makan ni semua mau makan. Tak makan pun dia bagi bungkus bawa balik. Penuh dalam peti air. Jenuh perangat. Macam-macam bagi. Saya ceramah di mana itu. Dia bagi pisang tanduk panjang ni. Standar. Satu-satu panjang ni. Buah dah kereta saya penuh belakang. Sampai orang rumah saya tanya, abang ni balik pasar tani ke balik ceramah? Penuh dengan buah ni. Dengan buah dengan apa. Ada saya pergi ceramah kat belah laut, dia bagi kerang kepoh tu dia macam mau balik market tu. Dia bagi banyak makan. Tu siapa nak makan tu semua banyak tuan-tuan? Masak-masak bagilah ke jiran. Tapi kalau tak kena gaya tuan-tuan, habis makan banyak sangat apa susah. Lah ni tuan-tuan disebutkan penyakit-penyakit yang akhir-akhir zaman ni yang banyak sangat ni, dia panggil apa? Kencing manis, darah tinggi, apa tu? Jantung. Ni paling 3 serangkai lah. Paling banyak sekali orang kita. Pasal apa tuan-tuan? Kalau tanya punca pasal apa? Ni semua bab makan. Bab makan ni kena jaga. Ada satu kajian, saya hari tu tak apa sihat ke itu ni, masuk hospital itu ni. Masuk hospital, doktor nasihat. Dia kata makan kena jaga, dia kata makan jaga, tidur kena jaga. Nah. Makan kena jaga, tidur jaga. Sungguh pun dua-dua tu tak jaga. Makan ni tuan-tuan, rupanya kadang kita tak ambil tahu sangat pun, main telan lah. Rupa makanan kita ni dia punya kalori tu kalau tak jaga rosak badan. Contohnya tuan-tuan, ni tak usah cerita benda lain lah. Karipap, saya cerita karipap je tau. Tak cerita lagi apa ni roti kosong, roti tampal, roti telur, roti dol, roti pusing, roti telur goyang semua. Saya tak cerita lagi tau. Ni kita cerita karipap saja. Karipap ni tuan-tuan, dia punya sebiji karipap tu ada berapa kalori? 130 kalori sebiji karipap tau. Tuan-tuan tahu orang kesihatan kata kalau 130 kalori ataupun sebiji karipap, nak hadam dia nak kena buat apa? Kena pergi lari selama 20 minit atau berjalan kaki, brisk walking selama setengah jam, 30 minit. Sebiji karipap. Tuan-tuan makan sebiji ke? Lepas tu lena bagus. Mana ada sebiji? Hak sebiji. Tanya hak anak tak habis. Mana? Pembazir malah syaitan. Berhabis hak anak, hak tepi, hak tak habis mak. Lepas tu terus tidur, tak buat kerja dah. Orang tua-tua dulu dengan motornya, dengan bendang semua. Tu dia sihat. Kita makan banyak. Tu saya cerita baru sebiji karipap, tuan-tuan tahu 130 kalori, kena lari selama setengah jam atau berjalan setengah jam. Tu karipap ni kalau tuan-tuan hak jenis suka nasi lemak, 644 kalori. Ustaz tu nasi lemak mana? Mak janda ke Wak Tanjung ke apa? Tak tahu nasi lemak. Tu kalau orang makan roti canai, skeping. Mana sekenter ke kalau dulu Apollo dulu. Skeping 200 kalori. Skeping tak ada kuah. Kalau tuan-tuan bubuh kuah dal 204 kalori, campur 404 kalori. Tu dia tuan-tuan. Jadi kita lepas tu main lena. Lepas tu marah, kolesterol naik lah, darah awak naik dah tu. Rasa jaga dah makan. Jaga apa? Kan?
Tuan-tuan, sebab tu saya sajalah ni. Sebab saya dah insaf lama dah. Saya bagi tuan-tuan insaf pula lepas ni. Saya kena dah ceramah dengan doktor hari tu. Dia ceramah kita balik. Okey lah. Sebab apa tuan-tuan? Kalau orang lani duk cerita, kita ni hidup kena sihat macam Nabi. Nabi sihat sungguh tuan-tuan. Nabi ni orang yang jenis makannya sikit. Nabi memang jenis makan sikit. Kita terbalik, sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Bosan makan dah tadi. Makan pula. Menghajak makan lagi. Sikit-sikit makan. Nabi jenis jaga makan. Jaga makan tu Nabi, jaga makan. Kita asal berjaga makan. Nah, tekali habis. Kita asal berjaga makan. Kopi kopi janda lah, kopi tunjuk langit apa. Mesti nak makan tak kena buh kata. Makan juga. Nabi makanan, semua makanan Nabi jadi ubat. Kurma, habatus soda, apa minyak zaitun ke, buah zaitun ke, semua jadi ubat. Kita tak ubat jadi makanan. Tuan-tuan bisa tengok tak? Orang bila dia makan, sebelah dia ada ubat. Ubat tu macam lauk. Segenggam makan. Berapa kali sehari? 3 kali selepas makan. Kita ubat tu jadi makanan. Terkalih dengan Nabi. Jadi macam mana tuan-tuan? Sebab itu kita dalam hidup ni kena jaga. Bab perut ni kena jaga-jaga sikit. Pasal ada satu lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi mengingatkan kita, ni satu pesanan lah. Nabi menyebutkan suasana bila nak kiamat nanti ni, manusia macam-macam perangai, dan Nabi sebut di hujungnya itu wa yazharu fihim simanu. Nabi kata, dan kau akan tengok dunia nak kiamat nanti ramainya orang-orang gemuk. Nabi kata gemuk, obesity. Muhammad tu memang ramai badan berisi. Nabi kata gemuk-gemuk ni ramai dunia nak kiamat nanti. Maka kena jaga makan. Nabi badan cantik. Nabi kalau berdiri tunduk memang nampak ibu jari kaki tu. Kita tak tahulah nampak ke tak lagi. Tunduk kadang terlindung lagi dengan bukit bergunung gang apa semua, nampak mana jari tak nampak lagi. Dia ada terlindung. Jadi jaga makan tuan-tuan. Ini nafsu. Tapi seronok orang kita ni dalam duk makan banyak pun dia boleh duk mengaku sunnah lagi tu. Siang malam duk telan kambing, tanya dia, kerap makan kambing? Sunnah. Ini sunnah ustaz. Ini kambing sunnah. Dekat dia kalau bulan puasa, bulan Ramadan, bulan puasa, kalau kau belah hotel-hotel, tuan-tuan biasa duk pergi ikut anak cucu bawa kan. Kalau bulan puasa, buffet Ramadan tu, dia pun letak kambing menerak no. Tahu kambing menerak? Kambing duk lagu tu, duk menerak panjang. Kambing panggang, barbecue kambing tu. Macam tu. Tengah dia hirih tu dia nampak kita. Oh ustaz, kambing sunnah. Sunnah tak habis-habis. Hang nak makan tu makanlah, duk mengaku sunnah tak sunnah. Saya nak beritahu tuan-tuan no. Lepas ni mau beringat sikit no. Nabi ni, kalau tuan-tuan nak mengaku kata kambing tu makanan sunnah ataupun makanan yang Nabi suka makan, nanti sat dulu. Semua jenis kambing ke? Kambing hak jenis lagu mana? Dalam satu riwayat disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, ma akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan muraffaqan. Kata Anas bin Malik, Nabi seumur hidup tak pernah makan roti kecuali roti hak kerah buat empuk kepala orang tu. Nabi makan ke roti hak jenis gardenia supaya kita sun white apa lagi tu, apa jenis tu kan Nabi makan? Tak. Gardenia tak ada asap pun riuh dah. Nabi makan roti hak kerah. Tuan-tuan duk pergi umrah kan? Dulu-dululah, lah ni tengah tak boleh lagi. Kalau pergi umrah, tuan-tuan bisa tengok tak? Tuan-tuan Arab duk makan roti yang bulat besar tu. Roti tu dia siap kena makan selalu. Pasal apa? Biar lama dia jadi kerah. Dia akan jadi kerah. Pasal dia gandum semua. Dia mana ada campur apa yeast ke apa. Tak ada. Prak macam tu, macam papan tu. Roti hak kerah lagu tu lah Nabi makan tuan-tuan. Hak kerah lagu tu Nabi makan. Tak ada roti lembut-lembut, tak ada. Kita kebab, pergi bukan lasa beli kebab. Wih, rajin makan kebab, sunnah.
Apa sunnah kebab mengarut sungguh lah. Jajak dengar ceramah ni ingat kau faham, kau tak faham lah. Dan Anas bin Malik kata wala syatan masmutatan hatta laqi Allah, dan Nabi tak biasa makan kambing yang dipanggang sampai meninggal. Tak biasa. Betul Nabi makan kambing apa? Kambing yang Nabi yang dimasak adalah kambing yang lauk, ada kuah, ada lauk tu. Panggang-panggang tak, Nabi tak biasa makan. Tak apalah, asalnya kambing tu je lah, tak kisahlah. Tapi jangan duk mengaku sangat, tak gaya tu. Ini sunnah, ria-ria, muka confident sangat. Nabi tak bisa makan kambing panggang, tuan. Hidup Nabi penuh dengan sederhana, ya, sederhana. Makan pun sekadarnya lah itu. Jadi bagi kita ni kena banyak insaf sikit lah tuan-tuan, kena banyak insaf sikit. Mau beringat sikit cerita bahawa nafsu ini boleh merosakkan kita, ataupun nafsu yang kita sebut tadi, nafsu perut. Yang ketiganya, Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebutkan yang akan merosakkan manusia itu, yang ketiganya ialah iaitu wa ya'jabul mar'i bi nafsihi, iaitu seseorang yang takjub dengan diri dia sendiri. Bahasa orang lain ni dia kata SS, bukan sahibu sama'ah. Syok sendiri dia panggil. Dia perasan bagus, dia perasan bagus. Ni pun boleh merosakkan seseorang, dia perasan bagus. Duduk dalam ramai-ramai ni, dia berasa dia kemas ni, serban dia kemas, jubah dia kemas. Cukup, tak usah duk cerita orang buat perangai tak molek. Duduk dalam majlis ni, tuan-tuan berasa tuan-tuan paling kemas dalam semua, tuan-tuan dah terkena penyakit yang ketiga tadi. Merasa diri paling bagus, paling bagus baju, paling bagus serban, paling bagus anak, paling bagus kereta, paling bagus motor, paling bagus apa sajalah. Jangan macam tu. Ada setengah orang dia perasan bagus dengan ilmu, tak ada lah alim sangat, biasa saja, baru main sekali dua masjid. Tapi balik tu singgah kot mana-mana kedai orang duk menyerok ke apa. Ji, mana? Main mana? Aku baru balik dari syurga. Hampa ni semua tak ingat mati. Hampa tahu tak ada 3 penyakit. Diulang balik. Dia ulang balik. Ada 3 penyakit. Hampa 3 ada semua. Tu dia. Orang lagu ni dia jenis apa tau? Dia berasa dia seorang syurga, orang ni semua neraka habis. Ada jenis lagu ni, ada. Mengaji kitab penawar bagi hati, baru 2 muka surat, perasaan syurga dah. Ada orang lagu ni? Orang tak ada, ramai. Perasaan dia bagus, terlalu ramai. Terlalu ramai. Sebab itu kita nak pesankan, jangan ada perangai lagu ni. Dia akan merosakkan seseorang. Dia dalam Quran Allah sebut wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kata Allah, janganlah kamu menganggap diri kamu suci. Allah saja yang tahu di kalangan kita ini siapa yang paling bagus. Dalam dunia ni tak usah duk sembang sangat. Tak usahlah duk sembang kemas sangat. Dalam dunia ni kita pun beranak pun dilahirkan. Pandai cerdik pun diajarkan. Nama pun diberikan. Nanti mati meninggal dunia disembahyangkan, dimandikan. Tuan-tuan biasa tengok jenazah mandi sendiri. Dia kata tak apalah saya mandi, tak apa tuan-tuan apa letih nampak saya mandi sendiri, tak apa mai kapok baru apa mai bagi apa. Lari semua orang. Maknanya hang tak usah duk sembang hebat sangat. Tak mau mari masjid, tak mau apa, tak mau kawan dengan orang, tak mau masyarakat. Mu mati, orang yang kena mandikan mu. Tak usah duk hebat sangatlah. Berlagak atas dunia ni, duk berasa kemas sangat. Jangan. Kita hidup ni tak ada apa-apa. Ada lagu orang dulu-dulu dia kata apa? Kita sama sahaja, bezanya cuma apa? Sekejap bila tak apa lagu ni. Amboi, dia dalam masjid tak boleh Ustaz ni, malaikat lari habis semua. Lagu hak bagus-bagus tak apa. Yang membezakan kita apa? Amalan kita. Orang kata Ustaz ni bagus duk ceramah sana sini. Tuan-tuan nampak saya ceramah, amalan saya lagu mana tuan-tuan bukan tahu. Mungkin tuan-tuan punya amalan lagi bagus. Maka ingat, janganlah ada di kalangan kita ni perasaan bagus. Buat benda bagus, tapi jangan rasa bagus. InsyaAllah itu akan membawa kita ke syurga. Cukuplah setakat ini saja perkongsian saya, sembang-sembang ilmu kita. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Dan sebelum berakhir, saya nak tinggalkan tuan-tuan dengan satu doa. Siapa yang dah biasa amal doa ni, bagus. Siapa yang belum biasa dengar, belum biasa amal doa ni,
pakat-pakat beramal. Doa yang saya nak bagi ni adalah doa minta pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita, dan Allah Taala tidak meninggalkan kita sendirian tanpa bimbingan. Maknanya Allah bimbing kita sampai mati, nanti jadi orang molek, jadi orang bagus. Okay? Doanya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, tuan-tuan ulang balik, no? Saya baca, tuan-tuan ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sekali lagi ya. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku minta tolong, perbaikilah setiap urusanku, dan jangan Kau tinggalkan aku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa maknanya yang Nabi ajar. Itu baca untuk sendiri-sendiri, tapi orang baca nanti kalau untuk imam ke apa, baca dengan lafaz jamak lah. Jadi maknanya doa tu kita minta supaya Allah tidak meninggalkan kita sendirian, tak ada orang bimbing kita. Kita nak Allah bimbing kita, atau Allah hadirkan siapa-siapa di kalangan kita, tolong kita, beringat kita mana hak korang dalam kita nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi pihak Masjid Al-Muhtadin Sik Dalam. Selama ni saya mai duk singgah semayang fardu lain-lain lah sebelum ni. Alhamdulillah dapatlah rezeki berkongsi ilmu sedikit sebanyak. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi semua yang hadir. Moga Allah sayang kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.